Start rekod lah kelas kita ini. Right, saya baru record. Okay. Right, we started dengan why is GIS. Why is GIS ni dah pun nampak. Alright, basic of GIS. What is GIS all about? So GIS stand for Geographic Information Systems. So kita talking about system. Dalam sistem tentunya ada hardware, ada komponen dia, software, tentu sekali ada uh, expertise, right? Dan data, right? Maknanya the most accurate definition kalau kita tengok kat nota tu, GIS is system computers, saya sebut tadi, software, personal main expertise kita lah. Equipment, uh, selain daripada computers, kita ada lagi accessories untuk collect data seperti GPS, digitizer, table digitizer. Kalau di Shah Alam tu dulu saya belajar memang ada digitizing table, tapi di Jengka ni tak ada, walaupun ada beberapa program yang belajar JIS seperti biodiversity, dan coming di Jengka juga, saya ingat hujung tahun depan uh, ada program degree civil, banded satu subtopik JIS pun kita ke arah menyediakan satu makmal yang equip benda lah ni lah. And data that allow the user to identify complex spatial relationship. Cumanya dalam GIS World ni, data itu yang menyumbang kepada kejayaan sesuatu implementasi of GIS. Maknanya kalau kita nak implement GIS untuk department kita, khususnya untuk pembangunan agriculture ini, so kita kena lihat dari segi kebagusan, kebolehan data tu. Data apa? Data yang mengait dengan elemen-elemen geografi yang berkaitan dengan topografi, yang berkaitan dengan spatial dan juga attribute. Maknanya spatial ni mengait dengan ruang lah. Peta bahasa mudah dia. Attribute ni info ataupun description, kan? Jadi data itu kita boleh ada tak? Kita boleh dapat data yang up to date tak? Dan data itu accurate ke tak dan sebagainya. Jadi data itu menyumbang kepada, saya ingat, lebih 70%, dan selebihnya pergi ke software, hardware lah, dan juga ada kemahiran ataupun personal ataupun the people yang knowledgeable untuk kendalikan sistem ni. That call system, kan? Itu yang kita panggil sistem. Right. So what is GIS? So Survey Geographic Information System. Ada dalam bahasa Melayunya LIS, Land Information System pun ada term dia, kan? Sistem maklumat geografi. Jadi survey measurement, ini contoh geografik. Kita ada maklumat seperti yang saya sebut tadi. Kalau kita fokus kepada pertanian, kita ada maklumat permukaan bumi, tinggi rendah, maklumat contouring, kan? Kita tahu dia punya lembah dan sebagainya through contour map. Dan contour map tu pula kena tengok yang up to date. And then accuracy dia based kepada interval dia tu, kan? Penting topografik, sumber air dan sebagainya, maklumat dari segi luas, dari segi kedudukan, perimeter, ukur keliling dan sebagainya. Itu antara maklumat geografi yang kita nak manage dengan systematic. Information mengait dengan description, kan? Berapa dia punya nilai dia, nilai kalau tanaman ataupun kalau zon yang kita boleh katakan zon padat, sederhana dan kurang, ataupun
Kalau hutan heavy, medium, and then kawasan yang kosong sebagainya. Itu maklumat yang perlu diperolehi dengan cara yang mudah dan kita kena fikir untuk long term, kan. Dari segi maklumat-maklumat ni mestilah tepat dan sentiasa relevan dengan ruang tadi, kait-mengait dengan elemen-elemen spatial. Information ni nanti kita akan tengok data-data yang kait-mengait dengan penerangan ataupun explanation kepada kalau kita cerita map, kita boleh present dalam bentuk line, dalam bentuk point, dalam bentuk polygon. Jadi maklumat tu mestilah yang tepatlah, dan ianya kait-mengait dengan apa nama tu, uh, uh, kita panggil uh, data collection kita tu merujuk kepada in situ ataupun mengambil daripada maklumat-maklumat yang lama. Yang itu perlu dilihat. Maklumat in situ ni maklumat yang real time. Maklumat yang real time. Jadi sistem tentu sekali kita perlukan software yang boleh manage dengan data tu dengan baik, and then banyak. Contoh kita ada uh, parcel lot, kan? Kita ada lot di Pahang ni, beribu lot ada, and then kita ada sebatang apa nama sungai Pahang. Jadi kita nak quantify lot di sepanjang sungai Pahang masuk beberapa daerah lah, kan. Jadi kita nak tahu lot yang luas dia ataupun yang dipenuhi oleh hutan yang tidak diselenggara dengan baik macam mana. Jadi kita perlu kepada sistem untuk quantify bilangan lot, di mana lot tu, owner lot dan sebagainya. Jadi kita perlukan sistem yang boleh retrieve data tu dengan cepat dan tepat. Compare dengan tradisional, kita terpaksa buka peta besar lah. Identify lot-lot tu di sepanjang sungai. Contoh, kalau ada kajian nak buat pertanian apa yang sesuai di sepanjang reserve sungai, kan, contoh. Saya tak tahu lah tanaman apa contoh, dan kita nak tahu owner lot. Dan kita perlukan pada sistem nowadays lah. Dulu terpaksa lah kena buat secara tradisional lah. Tapi itu contohnya sekarang ini kenapa GIS ni relevan, sesuai ataupun selari dengan kehendak teknologi lah semasa. Bukan di Malaysia aja. Okay? Malaysia ni agak lambat lah sebenarnya untuk mengimplementasikan GIS dalam pertanian. Jadi kita tengok lagi. What is GIS? A system for capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analyzing, and displaying data, which are spatially referenced to the Earth. Jadi kalau kita baca, this is normally considered to involve a spatially referenced computer database. Kita pernah dengar digital map, kan? Peta elektronik. Kita assume peta elektronik itu adalah GIS. Secara sepintas lalu macam betul lah tu. Maknanya kalau kita sebut pasal GIS, peta elektronik. Tak ada lagi hard copy, kan. Yes, itu sebenarnya proses dia saja. Tidaklah menunjukkan maksud GIS yang dengan tepat. Sebab proses dia peringkat awalnya, yes, from hard copy map, peta-peta yang lama tu kita nakkan data ruang iaitu spatial. So kita kena convert menjadi digital. Maknanya perlu kepada proses digitizing, proses lama dulu. Ada satu zaman masa ingat dalam tahun 90-an,
proses convert daripada hard copy to digital. Masa itu pejabat tanah baik pejabat ada JUPAM, Jabatan Hukum Pemetaan, bilik-bilik kebal dia tu kan disimpan peta-peta dan sebagainya. Jadi peta-peta tu pun dah uzur, dah report, jadi kena lalui proses scanning, scan dia and then digitize balik, convert jadi digital. And then banyaklah syarikat-syarikat hukum masa tu saya ingat mengambil kontrak ataupun projek itu beribu-ribu lot di seluruh Malaysia. Okay, scan and then digitize proses, dia sub kepada company-company ini. Jadi itu salah satu proses, dan tengok salah satu aplikasi pun ada dah dalam bentuk CD yang dijual di JUPAM, Digital Map untuk setengah-setengah region tu di Semenanjung, negeri-negeri tentu, tak semua negeri ada. Tapi sedikit sebanyak dalam digital map tu dah ada dah elemen GIS di situ. Antara hasil dia kita boleh tengok attribute dia sekali. Maknanya kita boleh buat berinteraksi dengan peta tu. Kita nak tahu jarak tempat A ke B kan, kita boleh zoom in, zoom out. Itu antara advantage ataupun basically GIS all about lah, sedikit. Tidak menerangkan maksud yang ni checking, integrating, manipulating, analyzing lagi lah. Tapi pun begitu kita tengok ada kombinasi kan, kita boleh zoom in dan kita boleh link kepada video kan. Kalau kita nak pergi ke Kelantan contoh, di sana ada museum kan, so kita klik kepada museum Kelantan tu, dia akan link ke video, and then video tu dia boleh bawa ke bilik masuk dan sebagainya. Jadi kita mungkin tidak sampai ke Kelantan, tapi kita boleh mendapat gambaran melalui video tu, dan itu semua dah pack dalam satu di dalam electronic map tu sekali. Itu adalah antara hasil GIS dia. Itu contoh aplikasi GIS yang mudah untuk public menilai ataupun melihat kemampuan GIS. Di selebihnya kita boleh analyzing, integrating proses untuk menentukan, untuk marketing. Jadi kalau sebut GIS ni memanglah dia tidaklah tertakluk kepada disiplin tertentu, bukan untuk engineering semata, malah bukan juga untuk agriculture semata, dan dia juga untuk marketing kan. Dia juga untuk researcher explore dalam bidang sains sosial sekalipun kan. Jadi GIS, a system of hardware, sebut tadi software and procedures to facilitate the management. Of course, kita boleh membantu management, manipulation, analysis, modeling, representation and display of georeference data to solve complex problems. Ya, memang kita ada complex problem. Saya bagi contoh pengambilan tanah untuk di pembinaan highway sebagai contoh kan. Kalau kita tengok route ataupun satu laluan untuk highway baru diadakan, tentu sekali dia akan redah kan. Mungkin hutan, tanah pertanian, tanah hak milik dan tanah yang tidak hak milik, semua tu dia akan redah. And then tentu sekali dalam melibatkan perancangan dari segi costing, so government dia cuba minimizekan cost tu melalui pemilihan route yang kena pada maklumat yang tadi dari segi tanah hak milik kan. Tanah hak milik tu kalau asyik alignment tu asyik nak kena, dia memang shortcut, tapi dia kena lalu banyak ladang sawit, kena ladang sangking dan sebagainya, lagi haru. So ada hak milik pula tu, so tentu sekali
kena bayar kepada pemilik tu dengan harga yang tinggi, dan tentulah kos akan meningkat, kan. Jadi yang terbaik untuk menentukan alignment dan laluan jalan itu dengan topografik yang sesuai dan memilih laluan yang menjimatkan kos. Jadi menggunakan GIS, menggunakan data-data yang real time, yang up to date, aerial fotografi sebagai contoh, satellite imagery, melihat crop di permukaan bumi, and then overlay dengan parcel lot daripada Japan. Jadi bila kita tahu pasal lot tanah milik ni di apa nama tu, di overlay dengan real time crop dan sebagainya, kita boleh tentu, kita boleh tahu tanaman apa yang berada di permukaan bumi, siapa owner dia, berapa luas dia, dan dalam masa yang sama kita boleh quantify cost yang perlu dibayar kepada yang terlibat. Itu daripada situ. Dan benda-benda ni dulunya dibuat secara tradisional dan memang satu kerja yang mengambil masa, lambat. Dan penting juga maklumat tadi tu, kaedah itu lebih sistematik dan terurus tepat. Kalau dulu mungkin kiraan luas yang diambil untuk projek itu mungkin dipertikaikan oleh pemilik. Sekarang ni semua tu komputer yang automatically calculate based kepada lebar ataupun kita panggil ROW, right of way of highway tu, berapa portion, berapa meter square lot kita telah pun digunakan, and then berapa pokok tanaman itu adalah data-data ataupun kaedah-kaedah lain lebih tepat, kan, berapa umur pokok dan sebagainya itu boleh diambil kira untuk menentukan harga dan kos pengambilan. Itu contoh dia. Kita tengok GIS, kan, bagaimana signifikan dia di di Malaysia contohnya. Historical background, the technology has developed from asalnya menggunakan kartografi. Kita ada satu division di Japan untuk membuat peta, satu team ataupun satu jabatan yang kerja dia buat peta, and then tentu sekali menggunakan software CAD. Daripada situ dia punya menggunakan line, menggunakan titik, point, dan juga area. Database management system, daripada sistem ataupun terhasilnya satu sistem untuk disusun attribute data dia dalam database tentu, dan dia boleh link dengan ruang ataupun spatial. Data spatial maknanya data ruang. Data yang menerangkan luas, data yang menerangkan pattern untuk yang tu objek tu. Dan juga kita ada polygon. Jadi kalau ikutkan kita klik point satu, apa benda, kan, itu description dia, itu attribute data. Kita klik dekat titik yang kedua, point tu, apa benda, nama dia, kan, pokok, nama pokok, umur pokok, kan, dia punya harga pokok, kan, letak apa lagi, picture pokok. Dan database tu dia cuba, itu peringkat awal dia, macam tu. CAD system and database management system. Akhirnya dia buat digabungkan. Alright. Jadi the basic element of a GIS is ada berapa tu? 5 part, 5 bahagian. Saya sebut tadi, repeat saja ni. People, data, hardware, software and method. Ini dalam, kalau tengok software GIS yang ada di Malaysia yang familiar,
di Department of Government Department, contohnya kita ada Map Info. Kalau biasa dengan Map Info, kita ada ArcGIS ataupun ArcGIS ataupun ArcInfo. Itu yang familiar lah. Yang lain-lain tu ArcView ya, kalau biasa dengar. ArcView and then software untuk proses satellite imagery, kita ada apa nama environment, MV. Ya, Maple. Itu yang saya guna di UPM dulu. Tapi yang itu lebih kepada kemampuan untuk proses raster base lah. Untuk proses satellite imagery. Tetapi kalau kita sebut GIS ni banyak merangkumi vektor, maknanya peta-peta yang berorientasikan point, line dan area tu. Jadi yang saya sebut ArcGIS, ArcView tadi tu, dia 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 tidak ada kelebihan untuk proses raster base, kan? Dia lebih kepada untuk apa nama deal dengan vektor. Jadi itu antara data-data ataupun software yang kita boleh kenali, ya, GIS software. Jadi function of GIS capture data tentu. Capture data ni kita ada kaedah ground survey, kita ada kaedah satellite imagery, dan nowadays ni kita guna drone. Kita guna drone. Macam sekarang ni untuk produce contour map yang lebih dengan lebih cepat, memang dan juga murah lah, kan? Dulu kita ada aerial photography, jadi tu orang kata enhance aerial photography tu supaya lebih skala dia lebih kecil, guna drone, kan? Jadi drone lebih murah lah sikit compare yang kita kena hire, kita kena tempah, kita kena book ataupun agensi untuk fly, dapatkan aerial photo grammetri. Sebenarnya aerial photograph tu semata tidaklah menyumbang kepada banyak info compare dengan satellite imagery, tetapi dia juga boleh dikatakan salah satu method untuk capture data. Ground survey memang kita belajar dulu. Saya ingat diploma agriculture pun kita ada theodolite, kita ada mungkin alat level, kan, untuk tahu tinggi rendah tempat-tempat tu. Yes, kita boleh guna combination capture data ground survey ini sebagai kaedah. At last kita boleh input ke dalam software GIS juga, yang mana kita maklum data ground survey ni boleh dikatakan tidak boleh dipertikaikan lah, sebab dia data yang kita observe tu nampak, kan? Compare dengan data drone dan sebagainya, satellite imagery dan sebagainya, dia tidak kita tak sentuh kat situ menggunakan teknologi semata. Jadi kalau surveyor produce a contour map menggunakan kaedah ground survey, tentu sekali data itu data yang genuine, data yang lebih accurate lah pada saya. Store data, yes. Mana-mana software yang saya sebut tadi, Map Info, ArcGIS, ArcView sebagai itu, so ada kemampuan untuk menyimpan data. Menyimpan data-data spatial. Okay, data-data spatial maknanya data peta, sama ada peta vektor, ya, vektor base yang tadi, yang biasa peta yang biasa kita lihat lah, peta topo tu vektor lah, yang ada garisan semua, kan. Peta raster maknanya image, satellite image, itu pun consider sebagai data juga, data GIS. Jadi kemampuan untuk menyimpan tu memang dilengkapkan dalam ataupun menjadi sebahagian peranan GIS. Query data, mana-mana software GIS kita boleh buat query, kita boleh retrieve data tu dengan cepat,
Contohnya di apa nama tu daerah Maran ni, mana-mana daerah sekalipun. Imagine data-data kawasan pertanian, contohnya ada dalam peta je lah. You ada peta tanaman getah bagi Sarawak. You ada peta tanaman kebun nangka contohnya. You dapat peta tu. Nak dapat peta tu memang itu cerita lain kan. And then you dapat peta tu di seluruh negeri Pahang contohnya. You ada data tu kedudukan peta nangka dan sebagainya. Jadi kita boleh retrieve, kita boleh buat query kan, berapa nak minta sistem tunjukkan apa nama layout bagi kawasan nangka, layout bagi kawasan tertentu, apa-apa tanaman yang kita ada dah simpan dalam tu, and then dia boleh display dengan pantas, dan kita boleh touch up dia dengan cantik untuk present dan sebagainya. Itu antara kelebihan yang ada pada GIS untuk presentation dengan menarik secara grafik. And then tentu sekali kita boleh retrieve data tu dengan cepat, ya. Kita boleh dapat maklumat luas dan sebagainya dengan pantas. Inilah yang kita perlu explore lah, supaya GIS di Malaysia dalam bidang pertanian dah ada. And then saya yakin kita heading move forward untuk lebih mantap lagi dengan adanya sekarang ini teknologi topo drone pun makin hebat. Macam saya ingat awal bulan ni lah, bulan Oktober ni 20 pula. Berapa bulan itu saya ajak staff sini 2 orang pergi ke satu seminar di Selangor yang present oleh pengeluar drone tu sendiri daripada Switzerland. So kebetulan supplier yang kita beli alat tu consider kita ni potentially buyer lah untuk future. So dia bagi free lah. Jemput juga department lain, JKR, JPR dan sebagainya, buat hands on. Jadi memang kita nampak effectiveness dia tu bagi digunakan dalam pelbagai sektor untuk dalam perhilitan, dalam tadi perhutanan, pertanian. Kalau kita tengok kepada active energy ataupun LiDAR sensor tu boleh di orang kata apa, kembangkan dengan cepat. Kalaulah yalah, dia memang mahal LiDAR sensor tu, dan kita boleh hasilkan result untuk kontur tu dalam akurasi yang bagus dalam masa sepatutnya berbulan, kita dapat siap dalam 3-4 hari. Jadi just imagine kan. Jadi itu teknologi ini cepat. Jadi kita perlu kejar dia untuk tingkatkan kelebihan dan juga keuntungan dalam apa-apa disiplin pun, kalau tak ketinggalan lah. So of course analyze data ni kita boleh buat satu perhitungan data tu kan. Kita hitung kita nak dapatkan tanaman yang sesuai bagi nenas contohnya. Tapi kita perlukan parameter ataupun data yang berkaitan dengan itulah. Data dari segi pH, tanah dan sebagainya kan. Soil maps, peta-peta guna tanah, and then contouring. So dia peringkat analyze data ni, GIS mampu analyze location tanah tu yang sesuai dengan nenas, sesuai dengan nangka dan sebagainya. Jadi display data memang dia powerful lah. Kalau GIS, kalau ArcGIS tu raster base pun dia boleh touch up lagi, display dalam pelbagai skala dalam masa yang cepat. Kalau klien nakkan layout bagi peta tertentu dengan skala tertentu, so kita boleh fleksibel, boleh adjust data tu, dan juga kita boleh
bagi statistical punya information, kita boleh bagi report. Nak kata peta, dia tak peta lagi dah. Kalau you perasan kan, ini bukan peta digital lagi dah. Itu sebab GIS ni bukan maksudnya convert the hard copy map ke peta digital map semata. Dia bukan situ. And then of course produce output. Kan? So output dia yang saya sebut tadi lah. So kita boleh combine apa nama tu, kita boleh combine, kita boleh overlay banyak layer. Peta guna tak peta jenis tanah dengan peta tanaman semasa, topografi, peta pemilik lot, and then kita boleh tahu kawasan-kawasan yang tertentu dengan pemilik lot siapa, tanah reserve, jenis tanah, and then kita boleh buat perancangan yang teliti, kan? Kita boleh hasilkan outcome ataupun output yang agak sukar kita nak buat secara manually. Macam tu. Okay. Okay. What make up a GIS? Ni benda yang sama saja kan. People, right? Software. And then software, GIS software ni saya ingat tuan-tuan boleh Google lah kan. Tengok apa yang saya sebut tadi. Dalam tu banyak dia punya info dia. Department di Malaysia ni saya tak tahulah yang siapa tadi yang dah terlibat dia guna software apa. Saya ingat ArcGIS tu dah powerful dah, dan software tu pun mahal lagi saya kira. ArcGIS. ArcGIS di bawah tu dia ada ArcInfo, dia ada Art Toolbox dan sebagainya, yang disiplin dia banyak. Tu tengok analyzing tool dia tu banyak sangat. Boleh Saya tengok package tu. Dia pakai apa? Software apa? Selalu ArcGIS, Global Mapper, CAD. You familiar dengan apa? Dia agak user friendly tak ArcGIS tu? You cakap tak pakai? Saya tak berapa cakap lah. Terakan saya more to CAD dengan Mapper lah. CAD ni? Ya. CAD. Itulah tadi dia mungkin kalau software yang murah ni ataupun yang macam CAD, dia tidak ada kemampuan untuk analyze data. Dia mungkin lebih kepada data storing, kan? Data store and then data editing. Kita nak edit data tu dengan mudah, nak tambah, nak upgrade data, nak update data, update data. Itu possible. Tapi nak analyze data tu, memang GIS ataupun ArcGIS pada saya powerful software lah. Compare dengan MapInfo. MapInfo pun lebih kepada data storing juga sebenarnya. Ada a bit analyzing tool tu. Ada graphic presentation sama tu ada, tapi yang dalam pengetahuan saya pun tak terlibat langsung di industri. Jadi yang saya tahu, kawan saya di apa nama tu, license survey yang kendalikan banyak projek GIS, dia pun gunakan ArcGIS. Okey, data yang saya sebut tadi. Data ni perlu up to date, perlu semak dari segi accuracy dia. Data GIS ni kita boleh bincangkan dengan panjang lebar. Sebab secara lalu kita kata data ni map lah. Kan? Tapi map tu spatial. Spatial dia, data dia map. Okey, image pun consider spatial. Yang kait-mengait dengan value, laporan, itu attribute data. Ada dalam nota saya ingat attribute data. Attribute data tu pun kena tu. Tapi kait-mengait bila kita sebut map, okey, positioning dia tu. Maknanya data itu dari segi pattern lot tu, pattern kalau data tu tunjukkan contohnya
peta guna tanah kan. Sejauh mana betul ni guna tanah tu kan. And then dari segi format dia tu, boleh tak kita gunakan dia untuk GIS? Kadang tu data tu, peta tu ada, cuma dalam soft copy pun digital pun ada, cuma dia tak boleh difahami oleh GIS software. Pun masalah juga. Kan? Nak convert, nak buat proses ataupun nak proses dia supaya ArcGIS, Macinfo ataupun ArcView boleh baca, beberapa step yang kita perlu buat. And then contohnya macam Wiz lah kan. Dalam Wiz tu, Wiz tu maknanya kita pengguna boleh nampak spatial dia. Spatial dia is a map. Features tu lah, POI tu kan. Jalan, bangunan, benda tu. Benda tu dah pun melalui beberapa proses sehinggalah GIS boleh baca. Daripada survey, kita pick up, kita buat topo map. Topo map tu format ni kalau CAD DWG kan. So DWG bila convert ke GIS software, so GIS software dia akan jadi, saya ingat, shapefile. Shapefile artist boleh baca. Macam tu. Dan ada beberapa software, ada beberapa data tu ada di third party. Cuma kita tak boleh nak convert, dia masalah juga. And then data peta tanaman dengan data jenis tanah tak georeferencing dia tak sama out. Itu antara problem besar dalam GIS. Dia nampak macam kalau sebut mudah aja kan. Data ni campur dengan data ni, campur dengan data tu. Nak campur-campur tu perlu kepada keseragaman georeferencing dia, coordinate system dia kena sama. Macam tu. Dan itu yang kita akan buat dalam lab sepatutnya. Alright. Jadi imagine kalau kita ada data, let's say di Sarawak tu kan, kita ada satu Sarawak tu peta guna tanah yang up to date. Peta guna tanah, peta jenis tanah. Tinggal lagi dalam peta jenis tanah apa ya? Tanah reflect dengan pH kan. Kalau tanah gambut, tanah apa lagi? Jenis tanah yang Mineral. tahu apa tanah? Tanah apa? Gambut. Siri alan ke apa? Tanah untuk getah tanah apa? Tanaman getah Mineral tanah biasa. yang tanah merah tanah apa tu? Laterite. Laterat. Laterite. Laterite. Tanah tu ada satu department geologi, dia boleh produce peta tu. Tapi saya tak tahulah sejauh mana tepat, berapa tahun dia update, dan tanah tak berubah kan. Tanah daerah tu dia bukan bulan ni tanah laterite, besok tanah gambut tak. Jadi dia berapa masa tanah tu berubah? Dia berubah berapa lama? Dia ambil masa tuan. Tak ada tempoh. Dia ikut Macam mana? proses-proses je lah. Ada proses rendah hawa, apa semua proses yang Yes. Tapi dia berlaku lama kan tempoh dia tu. lama tuan, lama. Dia bukan satu tempoh dalam setahun kan. Dia mau 50 Jadi tahun, peta yang ada 100 tu tahun. valid lah kan. Ya. Peta tu valid lah. Kalau ada peta tu dia valid. Jadi kita tahu tanaman yang sesuai untuk jenis-jenis tanah kan. Contohnya tanah apa yang mungkin tanah pH dia macam mana? pH dia tak boleh, saya ingat tak boleh lebih daripada 7 kan? Berasid kan? Mana pH? Kalau macam sawit dia asid dalam 4, 5 ke atas tu masih boleh ditanam. Okey lagi. Selalunya dia akan pergi 50 hingga 60 selalunya. Cuma apa jadi kalau tanah contoh macam contohnya di peak kan, contoh di area Johor dan sebagainya, biasanya dia akan buat
macam Hmm. tanaman nenas dahulu untuk stabilkan dia punya tanah dengan dia punya pH. Dia ada treatment lah kan? Ya, ya. Okey. Jadi you just imagine kalau data jenis tanah itu ada dalam peta, ada dalam database. Just imagine. Jadi you boleh plan berapa luas ada di lapangan tanah sekian-sekian, dan kalau ada pembangunan akan datang untuk buat hybrid contoh kan. Hybrid tanaman kedua kan. Contohnya kalau you mungkin cakap lah di celah-celah ataupun di tengah-tengah apa nama tu, dalam ladang sawit tanaman apa yang sesuai. Intercropping. Ha ah. Yang benda-benda macam itu boleh dilihat dari segi apa nama, kesesuaian tanah tu dengan ruang, dengan luas. So you boleh come out dengan luas berkadaran dengan apa nama, pattern ataupun karakter tanaman tertentu, sesuai ke tak diletak ada berapa banyak dapat hasil dan sebagainya. Itulah yang perlu dilihat. Saya tak tahu. Saya ingat di Malaysia pilot study untuk precision farming ni saya ingat di Tanjung Karang saya rasa. Dia buat untuk tanaman padi. Tanaman padi. Saya ingat dia apply berapa hektar tah luas tanaman padi tu. So dengan pembajaan dia pun menggunakan analyze satellite image, dia boleh tahu portion mana yang perlukan pembajaan cepat, portion mana yang based on chlorophyll. Dia punya pada padi sendiri. Okay, dia tak adalah membazir baja pergi baja seterusnya, dia akan letak baja tu ikut ratio keperluan ataupun kesihatan pokok tu. Dia dapat buat penjimatan lah di situ. Dan dia boleh tahu dengan tepat di mana kawasan yang perlukan yang tak sihat dan tak subur. Itu reflect kepada mungkin yang you sebut tadi, pH dia, kena buat treatment dan sebagainya. Kan? Jadi kalau just imagine tanaman yang luas, kalau tidak ada sistem yang kawal dia, boleh cuma penat. Betul tak? And then tidaklah produktif. Ya, betul. Produktif Macam- dia berkadaran dengan Macam masa, Overty, macam Overty punya konsep asal satu farmer Ya. 1,000 ekar, 2,000 ekar pakai sistem GPS ni. Tapi kalau luas macam itu, kan, kalau kita dapat apply sistem ni memang tak perlu ramai sangat lah kan. Ya, betul. Tak Tak perlu ramai. Kita just remote sensing je. Buat koordinat aja lah, ikut koordinat. Yes, you monitor kesuburan pokok sebagainya kan. Ya. Saya banyak kena Kalau ikutkan Iqawi macam saya ada dalam 1/5. Dia Yes. dia punya syarikat tu daripada overseas punya. Mhm. Dia boleh detect kita punya nutrient level dalam kita punya pokok. Nutrient level dalam punya topsoil ke? Dia punya Topsoil. pokok dia tengok daripada satellite. Alright. Dekat pokok kita Dia ada lepas tu dia satu punya area kita. algoritma. Zulkifli, dia ada Ya. dia ada algoritma. Saya ingat pada software GIS tu, daripada chlorophyll daun tu, pokok tu, and then algoritma dia boleh quantify lah sejauh mana nutrition bagi region tu cukup ke tak dan sebagainya. Jadi kalau betul. algoritma tu di-apply untuk tanaman-tanaman ni dalam kawasan yang besar, so dia menjadi useful lah kan. Kita nak minimize cost dan sebagainya. Kita boleh gandakan hasil, mentumpu kepada tempat tu. Kita buat tindakan yang pantas. Betul, benda tu masa saya belajar dulu pun ada kawan-kawan buat research, tesis dia untuk master dia sekali.
Saya punya master di Pahang Tenggara, di kawasan Pit, di Sungai Bebah, Sungai Nenasi, kalau you tahu. Joint venture dengan FRIM. FRIM Perhutanan kan? Kawasan tu Perhimpunan. kawasan pit yang kawasan pit tau, kawasan gambut yang besar. And then apa yang saya buat, saya buat kajian ya. Dia dekat ladang Kamil. Ladang Kamil area Pekan. Ladang sawit banyak situ kan? Kami jaga situ, Mak Ya, Azam ya, kan? ya. Pekan. Nasi kat area mana, sir? Tak tahulah, lama dah cerita saya masuk. Highway Selengkong? mana, tak tahulah. Saya tu suruh saya punya supervisor je. Oh. Masuk dalam tu ikut sungai tu, naik bot. Oh, ikut Sungai Bebah tu. Lalu Bebah, lalu jeti nelayan mungkin lah, lama dah. Ada Okey. lalu kawasan orang asli lah. So dia buat aktiviti pertanian situ, dia bakar, dia tinggal, sebagainya. Jadi kita kaji efek flora fauna sepanjang Sungai Bebah, saya ingat. Aktiviti pertanian yang dilakukan oleh orang asli. Kan, tengok texture daun tu daripada satellite image kita study, tengok texture daun, tengok dia punya moisture content dan sebagainya. Dan yes, dia memang ada algoritma dalam software tu, kita boleh semak pokok tu okey ke tak dari segi kesuburan dia. Daripada situlah yang dia nampak signifikan untuk kita apply untuk kawasan atau mana crop pertanian kan. Tertentu dalam skala yang besar lah, saya kira kalau untuk precision farming ni, kalau nak buat seekar 2 tak padan lah. Betul tak? Sawit pun dia 10 hektar ataupun dalam satu yang apa nama tu, Sandabi punya tu. So berbaloi lah. So you nak nak apply, nak monitor menggunakan teknologi yang kita belajar ni. Baik ya. Alright, ini yang saya sebut tadi. GIS function, kita ada capture data, kita boleh guna GPS kan. GPS ni sebenarnya alat moden untuk kita collect data-data di permukaan bumi, kedudukan dia dengan pantas. Kalau tidak ada GPS, kita juga boleh buat apa nama tu, kita boleh locate titik-titik tu di atas muka bumi dari segi di mana tu kan, menggunakan kaedah ground survey lah. Kita guna total station, kita buat kaedah conventional pun boleh, tapi lambat. Bila ada GPS, so kita boleh update data dari segi kedudukan, apa-apa saja point yang kita nak update dalam map tu dengan pantas. So GPS adalah satu teknologi yang betul-betul membantu untuk kita pastikan kedudukan sesuatu apa nama tu, tanaman ke, kita nak plan luas ke, berorientasikan dari segi kedudukan lah, dari segi GPS. GPS kita boleh dapat dengan cepat dalam situasi malam pun dia boleh aktif, dalam cuaca hujan pun kita boleh aktif. Tak adalah terikat buat kerja siang, ada contoh. And then kita boleh apa nama, jengka ni, saya ingat GPS receiver masih lagi tak ada di mana-mana makmal lah. Makmal ladang pun tak ada, makmal civil pun tak ada juga sebenarnya. Dia ke arah itu. Maknanya kita cuba dapatkan satu set untuk RTK punya GPS. Untuk future kita boleh dapatkan apa nama tu,
amali pelajar dengan menggunakan GPS pergi ke uh, lapangan untuk dapatkan koordinat dengan cepat, and then kita boleh update lah. Kalau kita nak buat nak convert kan data hard copy tu ke dalam GIS software, jadi kita nakkan kena register dulu map tu dalam projection yang betul ataupun kita buat georeferencing sebelum kita boleh digitize ya. Kalau ladang nak digitize ladang tu kena ada koordinat benar dia. And then koordinat benar itulah kita menggunakan GPS sebenarnya sebab dia cepat dan dia juga accurate Kalau tidak, lambatlah guna kaedah survey biasa. Right. Benda yang tadi analyze, query, display, output, kita boleh buat pelbagai dari segi presentation dia agak menarik. Mana-mana software, kalau MapInfo, info ataupun apa nama disebut tadi, mapper ke benda apa tu pun dia ada satu function untuk output dia ni untuk presentation tu. Kalau kita tengok kartografi, nak ubah skala pun lambat kan. Skala 10,000 nak hasilkan peta dalam skala 5,000, lambatlah nak kena cetak dan bagai. Sekarang ni kita pun guna soft copy, boleh di access through mobile, jadi dia lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan software itu sendiri. Bawa laptop dan sebagainya ke site untuk presentation, dan dia lebih menarik lah jadinya kan. Output dia ni dia ada satu menu yang boleh kita garap daripada data-data tu untuk dapatkan benda yang kadang-kadang tu kita nak tengok peta bagi tanah kosong saja. Mana ada peta tanah kosong yang ada dikeluarkan oleh mana department kan. Tapi through GIS software kita boleh hasilkan output sedemikian rupa. Kita tengok tanah tu tanah yang apa nama, contoh dia banyak lagi lah output yang betul-betul sukar kita dapatkan daripada department. So kita boleh dapatkan daripada GIS software. Dan ini contoh data visualization bagi ini antara layout kepada GIS lah. Color ni kan ikut ketumpatan, ikut kepadatan penduduk. Ini salah satu apa nama tu biasalah basic bagi displaying data yang ada pada ArcGIS, ada pada ArcView ataupun MapInfo. Dan dia rujuk kepada state population kan. Yang paling padat yang color agak dark tu, yang pekat tu kan. And then macam tu. And then ikut map. Peta pertanian pun boleh diadaptasi benda yang sama. Dari segi pH dan sebagainya. Just imagine kalau benda ni ada. Dan kita boleh minta mana-mana software produce grafik macam ini. Okay. Traditional GIS dia panggil. Saya kena on off aircon ni sejuk sangat. Traditional GIS map. Oh, ini traditional betul lah. Ini saya sebut tadi map hard copy kan. Ini kita ada manual drafting tool. Ini CAD, plotting table. Dan GIS kita ada komputer, of course komputer yang agak high end lah juga. Plotter. Dia ada digitizing table sepatutnya. Ada meja besar tu, and then dia boleh flexible, dia punya condong tu kita boleh digitize. Kalau peta topo yang size A0 tu besar kan, kita nak digitize
nak convert dia kepada digitally tu memang ambil masa yang lama lah. Dan di digitize table tu you boleh Google tengok di internet macam mana bentuk dia tu. Ada di Shah Alam tapi tak ada di Jengka lah. Ni CD-ROM ni contoh Ni tak pakai CD-ROM dah. Sekarang ni kan. Kita pakai cloud dah. Betul tak? Any data pun semua yang gig besar pun kita letak dalam cloud. What is GIS Unique? GIS handle spatial information. Saya nak bagi tahu spatial information ni adalah data ruang, peta, vector dan juga raster base. Raster base is area photo dan juga imagery, satellite imagery. Itu data-data spatial. So kita perlu buat proses dulu. Kita kena tengok dari segi georeferencing tu data tu. Sama ada peta baik ataupun satellite imagery baik. Maknanya sebelum kita guna dia untuk buat analyze dan sebagainya, data tu perlu melalui beberapa proses untuk dia dikatakan menjadi information, kan? Kita ada data kita hebat. Kita tahu GIS data tu kita ada satellite imagery bagi Sarawak dan bagi mana-mana, Melaka dan sebagainya, Perak. Cuma kita tak tahu sejauh mana data spatial tu sesuai untuk GIS ke tak. So kita kena go to proses georeferencing nama dia. Maknanya kena semak dari segi koordinat dia. Okey ke tak akurasi dia tu. And then kena tengok dari segi format dia pula. Kan, format data tu extension dia apa. Dan kalau soft copy kan, kalau fotograf apa benda. So GIS software yang mana yang sesuai, yang boleh kita buat. Sekarang ni dia dah banyak dah. Kita boleh convert ke sana. Macam doc, convert to PDF dan sebagainya lah. Yang tu kita kena. Yang paling penting bila come to spatial ni, kita kena tengok dari segi accuracy dia. Accuracy dia maknanya data tadi tu kalau peta vektor, maknanya data tu up to date ke tak? Ni data peta, ada peta yang 20 tahun dulu. Masalah juga. Itu antara challenge GIS. Dan bila nak peta baru, tak ada. Kan? Itu sebab perlunya drone ataupun satellite image. Satellite image pun nak dapat dia pun susah tau. Dari segi kos mahal satu scene tu, kan, kita kena faham juga satellite image, what kind of satellite image yang sesuai dengan kajian kita. Kalau untuk pertanian mungkin kita beli order dari Macras, data Landsat, kan. Kita ada banyak jenis hyperspectral data satellite image, kita ada NOAA, kan. NOAA satellite image untuk kaji cuaca. Tak sesuai untuk agriculture. Agriculture mungkin yang saya tahu Landsat lah. Maknanya spatial resolusi dia tu, satu pixel dia tu 20 kali 20 meter. Maknanya 20 kali 20 meter, kereta tak nampak lah. Kereta tak nampak. Kalau QuickBird tu 0.5 resolution, maknanya satu pixel dia tu 0.5 kali 0.5. Maknanya 0.5 ni manhole tu pun kita nampak lagi. You just imagine manhole telekom, kereta sebiji nampak, dan kita obviously lah boleh kenal lah, kan. Kalau saya ada QuickBird yang real time, nak nampak kata dalam filem tu, kan, nak nampak, nak tengok Zulkifli, tengok siapa-siapa saja, kan, kita boleh cam orang tu. You just imagine kalau kita ada imagery yang sebegitu rupa. Tapi imagery ni dipelopori oleh US, kan. So dia orang ada data tu real time. Itulah teknologi yang kita maknanya menjadi kelebihan besar kepada negara-negara barat. Itu spatial information. Jadi information reference by its location in space. Jadi dia juga perlu kepada, itu sebab kalau
kalau kita fly sekarang ni semua dah dimudahkan. Maknanya kalau kita fly drone, nak fly tu pun kita dah set dah koordinat dia. Kan? Kita dah set koordinat dia. Dia dah communicate daripada dia fly tu, kedudukan drone tu dikawal oleh GPS. Dia tak boleh merata perginya. Kalau tidak, lost lah kan drone tu. Jadi imagery ataupun picture ataupun outcome dia tu pun dah ada koordinat dah. Yang tu yang best. And then daripada image yang dihasilkan, yang di grab oleh drone tadi tu, kita proses untuk mendapatkan DEM sebelum tu. DEM, Digital Elevation Model. And then daripada situ kita boleh produce contouring dan sebagainya yang very very up to date dan amat efektif dalam banyak disiplin. Alright. GIS make a connection between activities based on the spatial proximity. Jadi itu sebab saya kata GIS bukan hanya dimiliki oleh sesuatu disiplin. Kita juga boleh melibatkan banyak activities, banyak disiplin yang berkaitan. Jadi kalau tengok statement ni, make a connection between activities based on spatial proximity. Jadi kita boleh tahu dia panggil saya lupa nama dah. Tak apa, kemudian yang tu I mean dia boleh dia ada satu terms neighboring ke apa, saya lupa dah. Dia ada ya Allah lupa. Apa? Saya cerita kembali yang tu tak nak buang masa. Boleh. Cari lupa tu buang masa. So the need for GIS, the real world has a lot of spatial data. So memanglah kita apa yang kita nampak itulah data spatial sebenarnya. Kita nampak di mata, kita nampak bangunan, kita nampak pagar, kita nampak sungai, dan itu benda itu kita nak modelkan dia, kita nak present dia atas sehelai, atas hamparan ruang presentation, platform. Jadi itu spatial data, jadi kita perlu uruskan neighborhood, the neighborhood of the intended purchase of house. Ini contoh dia. Ini kita guna GIS tau untuk macam kita nak beli rumah ataupun kita nak, tapi Malaysia tak adalah sampai ke situ. Kan di overseas dah ada dah. Kita buka dalam app, kita tahu lokasi tu kiblat mana kan. Jatuh dan kita tak nak rumah kita matahari panas naik, kita boleh pusing, kita boleh pilih unit dan sebagainya atas komputer je, atas sistem je. Dia bukan nama GIS lah, maknanya dia dah customize, okay, menggunakan software lain, tapi basically data tu daripada GIS. And then kena tengok kawasan ni banjir tak banjir, kena air. Yes. Data-data banjir tak banjir tu, data tu perlu tepat tau. Data yang di kawasan di daerah tertentu kan. Kawasan yang rendah itu, itu kita boleh rekod banjir sampai mana. Kawasan yang tak pernah sampai banjir pun kita boleh map.
kita boleh buat satu outline kan. Jadi pun penting sangat. Mungkin data itulah yang agak sukar sebab dia berubah kan. Tuan, Kalau kita nak rujuk, bila kita kita nak tengok apa atas daripada sea level tu tinggi tapi tiba-tiba boleh banjir pun ada juga kan. Yalah, kalau kita nak buat pertanian apa semua merujuk kepada banjir besar tahun 2004, tahun berapa tu yang besar sangat tu. Letih benda tu berlaku 40 tahun tak sekali kan. Jadi kalau banjir kilat di Kuala Lumpur tu itu kerap kan. Kita boleh tahu dah area ni kalau hujan berterusan 3 jam kawasan mana yang akan ditenggelami air. Begitu juga dengan kawasan lapang di apa nama tu untuk pertanian. Jadi kita fikir tanaman mana yang sensitif dengan air. You all pun lagi cakap tahu tanaman apa yang tahan air kan. Saya tak tahulah Betul tuan. tanaman-tanaman tu. Projek insurans pun perlu tahu kenderaan yang ambil Yes. rumah nak ambil untuk Jadi banjir apabila sungai banjir. jadi kalau kita buat satu research ataupun satu kajian banjir saja kan. Banjir. Tapi itulah banjir ni menggunakan data kita ambil data 10 tahun. Data 10 tahun maknanya kajian 10 tahun data tu. Tempat tu memang obviously average dalam tempoh 10 tahun banjir dan di mana kawasan tu kita boleh plot kawasan banjir. Kita quote and quote 10 tahun punya research. Tiba-tiba berlaku banjir yang agak luar biasa. Dia beyond daripada apa yang kita plan. Itu yang menjadi isu besar kan. Dan sekarang ni cuaca kalau kita nak hasilkan map dia tak begitu stable. Dia dah lari dah sikit. Tengok musim tengkujuh pun dia dah drag sampai March. Dah lari dah, tak tentu dah kan. Tapi asas dia tu hujung tahun bulan 11 12 banjir lah kan. Tapi saya ingat Jabatan Meteorologi pun sentiasa memonitor lah pergerakan ni. Dan mungkin di kalangan researcher pun sentiasa melihat macam mana nak hasilkan satu mungkin orang JIS dia nampak kita nakkan spatial tu. Kita nakkan spatial data tu. Di mana kan kawasan yang selamat kita panggil. Untuk kita buat perumahan kan. Untuk kita bangunkan kawasan pemindahan banjir. Tentu sekali untuk pertanian pun kita boleh refer, kita boleh buat benda yang sama. Kalau kita data tu kita boleh produce peta tu dan kita boleh overlay bersama-sama dengan jenis tanah tadi, pH dan sebagainya, dia lagi bagus, betul tak? Dia lagi bagus. Okey, tadi Kata macam tu. Saya rasa cuaca adalah salah satu limitation lah kepada development of Betul. Alright. The Earth's surface, the purpose of army. The Earth's surface is a limited resources relationship decision on space utilization. Jadi memanglah kita ada sumber-sumber yang menjadi cabaran bagi kita sebab kawasan pedalaman ataupun kurang membangun, tidak ada sumber-sumber data yang up to date. Kita kena faham. Peta pun kalau ada macam jengka ni, kalau tengok peta dalam tahun terkini tak ada kan. Peta topografi tak ada. Department nak buat tu pun dia buat kalau kawasan bandar, yes, mungkin plus minus tahun sekali, 2 tahun sekali dia produce yang baru. Jadi mana-mana agensi akan ambil data tu. Jadi data tu limited lah according to the temporal, maknanya tempoh. Lepas tu pembangunan pula pesat kan. Dulu hutan, sekarang dah jadi gondol.
Jadi peta tadi tu nak tunjuk hutan dah lain dah cerita dia. Jadi kadang-kadang tu inilah antara dia, the space is limited resources, banyak lagi permukaan-permukaan atau peta-peta data yang ada untuk kita apa nama, gunakan GIS ataupun gunakan untuk pertanian, yang mana kita perlukan kepada data yang betul-betul up to date. Jadi GIS perlukan data yang terbaru dan juga yang accurate, fast and quality information in decision making. You nampak maknanya data itu betul-betul kita boleh query. Kalau mana-mana agensi approach kita untuk GIS, so kita go to data, dia guna data macam mana. Dan kita juga kalau nak implement GIS, kita kena study on data. Saya sebut tadi, maknanya kebolehan data tu. Macam mana data tu boleh maintain untuk sentiasa up to date. Data punya data quality dia. Termasuklah positioning dia, dari segi accuracy dia, dari segi format, dan nak overlay dengan data-data lain tu dia boleh ke tak, kan? Dia boleh diserap ke software hard disk ke apa semua tu, semua kena dinilai. Sebab kita lihat supaya data itu sentiasa reliable untuk mendapatkan mencapai misi dan juga objektif organisasi kita lah, majikan kita. Jadi kita kena lihat semua tu. The Lalu need tuan, for integration, dia pakai data .gpx ke? Dia pakai apa selalunya? Kalau integration between application GIS ni, selalunya dia data dia dalam bentuk apa? .gpx ke macam mana? irrigation, mitigation, saya tak clear soal. Kalau integration antara RD performance ke apa-apa, selalunya data-data dia pakai data .gpx ke, .work ke, apa lain-lain ke, format dia. Dia data ni dia boleh apa saja, dia dari segi format dia kan. Betul tak? Format dia, you tanya kan? Format. Format Suara tak jelas. Dia ada satu apa nama tu modul yang kita boleh convert. Kalau data daripada department A, department B, kita nak centralizekan dia. Dan kita ada proses tu. Itu yang tu daripada GPS. Lazimnya GPS dia dah produce ataupun dia menggunakan data yang boleh dibaca oleh banyak software. Kan? Maknanya kalau kita nak data nak terus import daripada raw data GPS tu, so dia ke CAD, dia memang pengeluar ataupun software itu sendiri, sebab GIS hardware ni dia embedded, dia attach dengan software. Kan, dia nak present point itu ataupun hasil survey itu, dia guna interface software ni lah akan channel kepada format yang pelbagai. So kalau untuk data yang lain pula, so dia kena samakan dulu dari segi mana-mana device sekalipun dia dah ada command format untuk digabungkan. So tu sebab kita kena semak selalunya data dia tu general, yang boleh pergi ke mana-mana saja. Jadi tak ada isu sangat, tapi kita kena lihat bila kita
nak terima data tu mungkin kita kena spend masa tertentu lah untuk buat formatting, reformat balik. Itu saja yang kita kena fikirkan. Proses tu tak boleh nak skip. Kena buat dulu supaya data software kita boleh baca. Dan dia tak ada isu besar yang berkaitan dengan format ni. Sebenarnya di luar sana dah banyak dah software ataupun format yang kita dapat kumpulkan and then dia boleh utilize dengan akurasi yang sepatutnya. Ya betul ada dulu data-data setengah daripada gadget, setengah daripada device tu tak boleh dibaca, dia tak boleh nak itulah, tak boleh nak pergi jauh lah. Kan banyak department alat ni dia boleh hasil dia saja software ni dia boleh baca, software lain tak boleh baca. Itu problem kita dulu. Tapi sekarang ni saya ingat masalah tu dah settle. Bila dia upgrade software ataupun hardware sendiri dia dah tackle dah supaya boleh difahami oleh version software yang tertentu. Okay. Alright, jadi the need for JS complexity of management due to the need to combine and process many set of data. Ini yang mungkin ada kaitan rapat dengan soalan tadi. In addition to judge as many as possible situation that might happen. Jadi proses nak combine data itulah a process of many set of data. Kita ada data-data yang pelbagai. Jadi kita kena ambil kira dari segi masa dan sebagainya. Ada tu boleh di-convert tapi ada sedikit correction ataupun editing kena buat kan. Dia lari dari segi berapa persen bila kita combine. Jadi ada macam tu. Jadi tahu tak apa kita boleh buat correction kan. Ada SOP ataupun mekanisme untuk kita buat pembetulan. Tapi kalau kita tak tahu, kita guna data tu, bila kita buat combination guna untuk JS software, kita tahu data ni jadi tak lengkap. Raw data dia penuh. Bila kita combine dia jadi macam hilang. Itu lah. Intense competition, the need to use technology in making decision and strategy in the world of intense competition. Memang dia menjadi satu keperluan dan juga persaingan sekarang ni. Kalau kita lambat, so kita ketinggalan lah. Supaya teknologi dan juga kita punya kaedah yang kita pakai semasa ni sentiasa mengikuti zaman dan yang penting sekali dapat tingkatkan hasil, dapat jimatkan tenaga, kos dan sebagainya. So yang menjadi isu utama kan, saya kira mana-mana department pun melihat software ke hardware ke yang boleh dapat buat sesuatu cepat kan, dapat tingkatkan hasil, stable dari segi maintenance dia dan sebagainya. Jadi JS memang melihat dan sentiasa membantu decision maker untuk membuat perancangan yang dengan lebih baik, nak strategize hasil juga perancangan untuk pembangunan pertanian. Okey, kita tengok agak teknikal ni. Tadi macam UPM punya kan. Sikit. Jadi ini isu dia ini yang mengait dengan spatial. What can be found at the certain location. X equal to 3B sort 12B is maksud dia. What can be found at certain location. So what? Jadi kalau kita ada region kat sini, kita ada satu portion
poligon yang macam ini, poligon 1, 2, 3, kan? Jadi yang sebelah east tu kita ada X, Y and Z. Betul tak? What can be found at 5B south? So 11B east. Answer Y. Answer X. 3B benda tu south 12 equal to east. Ini bila kita dapat positionkan any point of features di permukaan bumi dengan koordinat yang betul, and then kita boleh overlay dengan peta dasar dia tu juga dengan georeferencing yang betul. Jadi sepatutnya kedudukan tu betul. Nak ambil mudah, nak faham mudah, kita tengok waste tu. Kalau waste tu kata ahead 500 meter turn right. Jadi betul kedudukan kita tu dengan junction 500 meter tu betul. Dan ada simpang ke kanan dan kita kena masuk ke kanan. Ada data yang mengarut tu, dia kata 500 tapi dah terlampau rapat dah. Ataupun jauh lagi. Dan itu yang ada error dari segi spatiality dia. Itu data tu yang nak kena tu. GPS is dia bagi maklumat real time positioning. Maknanya kedudukan vehicle kita semasa itu. Masa tu. Jadi map tu akan menjadi asas. Kalau map tu betul, jadi kedudukan kita tu dengan point tu among di database tu tepat. Kalau sebelah kita sepatutnya ada masjid, dalam peta pun ada masjid. Jangan ada masjid tapi dia tak selari. Walau kita duduk dah selari dah dengan masjid. Tapi di peta tu dia agak ke depan dan ke belakang. Itu antara error yang berlaku di peringkat data spatial. Sama juga benda ni kalau kita bawa ke peladangan pun atau pertanian pun, benda ni yang perlu kita lihat, yang perlu kita selesaikan dulu sebelum kita menggunakan sistem tu sepenuhnya untuk decide sesuatu lah. Nak tahu region, parameter luas dan sebagainya. Ini antara isu yang kita kena solve dulu. Kalau tak nanti jawapan ataupun hasil kita tak tepat. Ini technically dalam GIS tu, dalam data processing. Bukan peringkat penggunaan lagi ni Sir, Ya. nota yang saya present tak sama dengan dalam literature yang saya bagi tu. Nota mana Yang saya tengah present ni lah. Oh, tak sama nota yang saya bagi. Tak Apalah, nota ni saya bagi juga nanti. Okay, Saya baik. bagi nota bagi. Alright. 1, 2, 3, 4. Right. Jadi what is the attribute for item 2? Jadi ini perkara basic lah bagi GIS software. Maknanya nombor ni pada peta, ya tuan-tuan semua, nombor ni pada peta boleh jadi titik, point, boleh jadi area. Nak faham dengan mudah, log lah kan, log. Sorry, bukan nombor. Text code ni, text code. Text code. B, A, apa pula sama? B, what is the attribute for item 2? What a certain scenario might happen who has the highest quality? Betul. Saya confused sebab kita guna nota ni, bukan saya produce pun nota ni. Jadi dia ada banyak kolom, dia ada row. Kalau kita tengok attribute data, row ni represent kepada
bilangan atribut, bilangan spasial yang ada. Ya. Row tu dia menunjukkan berapa kalau kita guna pokok mudah pokok jati kan? Pokok jati. Pokok jati. Ada 5 batang pokok jati di dalam kampus Jengka ni contoh. Jadi atribut data dia akan ada 5 row yang represent kepada bilangan spasial tu. Dalam JS dia ada row and column atribut data dia. Jadi data satu ada row satu row. So setiap point nombor 1 ni area dia 100. Kalau plot tanaman kan. Kalau pokok jati klik pada titik 1 tu dia ada pokok jati ni, pokok jati usia dia berapa tahun. Berapa diameter dia. Kan? So boleh letak apa-apa saja. Apa-apa lagi story pasal pokok jati tu. Gambar dia boleh letak kat sini. Nak tak macam mana gambar? Gambar dia ni kita letak link dia salah satu kolom ni. Kalau kita tajuk dia ni picture, kita letak link dia. Letak link dia ada satu kemampuan, klik pada link tu dia akan appear gambar sebelah tu. Kalau ArcGIS lah. ArcView pun sama ada And dia ada mungkin harga pokok tu kita boleh letak. Berapa pokok ni? Harga semasa dia dengan lilitan ni kan dalam diameter contoh. Boleh tambah lagi kolom. Kolom ini represent ataupun explain attribute tu sendiri. Kita nak letak apa story pokok ni. Pokok ni berantu ke. Tambah lagi kolom. Pokok tu apa-apalah you boleh tambah kolom dia. Pokok 2 ni pula benda yang sama kan. Ini contoh dia luas kan. Macam tu. Kalau just imagine kita ada peta pertanian. Dalam Jengka ni kita ada peta pertanian tanaman getah. Ada berapa banyak faedah Jengka ni kan? Getah pun tak banyak. Ramai dah orang convert ke sawit kan. Saya tak tahu peta tanaman getah ni ada kat mana simpan. Dekat Tekam ke apa saya tak tahu. Mungkin Samsudin tahu kot. Samsudin, peta tanaman getah untuk Jengka ni ada tak? Tu kena tanya Pakul Razi tu. Dia orang lembaga getah tu. Dia orang lembaga getah tu. Lembaga getah Pakul Razi ada di peta tanaman getah di semenanjung Malaysia ada ke tak? Ada disediakan tak? Ada satu department yang kontrol tak? Assalamualaikum Tuan. Ada di GIS dekat AGM. Kalau di Pahang ni untuk pelajanan adalah bawah saya untuk kita. Dan untuk makluman semua di area Jengka kita ada Felda lah. Ada satu je lagi tinggal. Felda Jengka Pertanian. Kawasan sekitar tu lah. Satu je? Maknanya tak banyak lah. So dia kelompok-kelompok kan? Kelompok. Dia kelompok Tuan. Ya. Macam tu. Dan ada tak satu, mungkin kita boleh buat satu peta pertanian di Pahang. So dia akan tunjuk tanaman getah kat mana, sawit kat mana kan. Apa-apa tanaman lagi. Dia tak fokus kepada tema tentu. Dia boleh gabung. Ataupun dia fokus nak tengok peta tanaman nenas apa semua kan. Tapi imagine kalau ada peta tanaman tu kita boleh letak apa-apa story kat situ. Itu dalam GIS software. Itulah yang kelebihan compare dengan peta hard copy lah. Kalau peta hard copy kita ada limitasi untuk menunjukkan maklumat tu. Very terhad betul tak? Kita mungkin letak peta and then letak legend berapa luas peta gitu je lah, tak boleh letak banyak. Tak boleh letak banyak cerita. Kalau letak dia jadi crowded, betul tak? Tapi kalau JS, so dia boleh letak macam-macam. Kita nak tengok ya? Ekonomi di Pahang. Data-data peladangan lah. Dah dibuat ke? Dia orang sedang dalam proses lah. Yes, you lah jadi pelopor nanti.
Just imagine. Peringkat pertama dia orang ambil data dulu. Peringkat pertama ni lebih kepada Betul. logistik masing-masing. Yes, nak strong on the data dulu. Bagi dia orang kata apa lengkap, and then baru kita transfer ke database system. And then itulah kalau ada itu you nampak how good is JIS. Sir. Maknanya yes. Sebenarnya data tu dah ada. Data mana? Data Penggunaan tanah. Sebab tanaman tu lah. tanaman. Sebab kalau kat dalam jabatan kita ada bahagian pengurusan sumber tanah. So bawah bahagian tu kita ada section guna tanah. So section tu dia akan setiap tahun akan buat kita guna tanah untuk satu Malaysia. Penanjung Malaysia. Yes, good lah, very good. So dia data tu ada setiap negeri ke macam mana? Ya, setiap negeri. No, okay, very good. So maknanya untuk pertanian, untuk researcher boleh make use of data tu. Boleh make use sebab dia katanya every year kan dia mantau, dia monitor, dia update kalau ada perubahan, betul tak? Ataupun 5 tahun sekali lah, ataupun Ya, suka dia akan update setiap 5 tahun. 5 tahun sekali dia akan update. So kalau ada perubahan, yalah sekarang ni kalau getah tu banyak tahun tu. Kalau dia dah mula melainkan dia harvest, dia potong tiba-tiba tak nak getah dia, boleh ke macam tu? Getah dia tengah ada hasil tapi kurang, dia boleh potong kayu getah tu tanam sawit. Tak ada 5 tahun, tak ada matang lagi dia punya hasil dia tu. Felkra lancang buat gitu, tuan. Ya, sebab nak kejar hasil kan. Lancang asalnya getah tukar sawit. Felkra lancang tu getah 7 tahun ke 5 tahun dia tebang terus tanam sawit. Allah. Yalah kan dia nampak sawit naik gitu harga. Dia kata banyaklah you mungkin lihat dari segi maintenance dan semuanya mungkin lebih kepada sawit. Tak tahulah saya. Tak tahulah. Tapi dari segi tahan air, sawit ke getah? Kalau Tengok tahan banjir. air sawit. Saya rasa getah kot. Tak tuan, getah kalau tanam tempat tak mampu hidup. Tempat ni ni susah. Oh, okay. Alamak, dah pukul 10 dah kita ni. Tak apa, nota ni dan nota-nota lain lagi kalau relevan sesuatu saya akan share dalam iDiscuss ataupun dalam ni sini boleh dalam WhatsApp. Kita nak tengok benefit dia ni sedikit. Nota ni kalau tengok 66 page banyak sangat. So you boleh rujuk kat sini lah nota ni. Jadi benefit of GIS, geospatial data are better maintained in the standard format. Kita dah bincang directly tadi kan bab formatting ni. Sebab dia untuk maintain lah, untuk future nak update dan sebagainya. Kalau kita nak update tapi format data daripada third party, daripada agensi lain, dia akan sub kan kepada somebody buat tu, tapi kita kena letak satu syarat format sekian-sekian macam ni kan, and then dia akan buat lah. Sekarang ni tak ada isu dah, dulu ya. Sekarang ni banyak dah software yang sentiasa general ataupun fleksibel. Dia ada tu software yang boleh change format tu dengan mudah. Revision and updating are easier. Yes, software pun memang sentiasa relevant, mudah update. Sebagai geospatial data and information are easier to search. More value added product. Saya lama dah tak apa nama tu, tak tengok dia punya version dia ArcGIS sekarang ni sebab nak beli mahal. Mungkin di academic wise dia ada lain lah package dia. Pun begitu license dia tu kena bayar every year kalau ArcGIS tu.
Geospatial data can be shared. You bolehlah kat propose. Saya rasa yang department yang tadi tu mungkin dia mampulah kan beli RGs tu. More value added product, geospatial data can be shared and exchanged freely. Productivity of the staff can be improved and more efficient. Time and money are saved. Of course, better decision can be made. Yes. Okay, saya rasa cukup dulu untuk satu session seminar 1 ni. Seminar 2 will be apa ni? 13 November kan? 13 November 2002 hari pun dari Ahad juga kan? Dan Hari Ahad juga, betul. hari Ahad juga. So memang kalau kita perlu ubah date ni hari apa yang you all boleh? Tak ada dah. Memang katalah ada benda yang something di pihak saya ataupun you all nak request pun boleh. Kita fleksibel ubah tarikh ni, tak ada masalah. Jadi mungkin yang seminar 1 ni kita lebih kepada ni dululah. Maknanya kita boleh je edit ataupun adjust tarikh ni kalau dia rasa bertembung dengan tugas ataupun ada apa-apa di pihak saya dan ni, kalau saya okeylah ni. Kan kalau kita boleh adjust, so kita akan bincang dalam grup WhatsApp tu. So far Boleh. 13 November ni okey. And then nanti nota yang ini kata lain tadi tu saya akan share dalam I discuss ataupun dalam WhatsApp group. So everyone, thank you very much. Kita boleh jumpa minggu depan So tak ada masalah. Okey saya pun rasa teruja jugalah jumpa dengan tuan-tuan ni. Banyak input yang boleh saya belajar juga daripada sini. So insya-Allah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.